Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kamu semua? Ustaz mengharapkan kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga masing-masing di rumah. Sudah makan ke belum? Biasanya sebelum kita makan, apa yang kita buat dulu? Ya, kita membaca basmalah ataupun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Amalkan membaca bismillahirrahmanirrahim pada setiap pekerjaan yang baik. Kita memakai pakaian, kita mulakan dengan bismillah. Memakai kasut, mulakan dengan bismillah. Keluar rumah, mulakan dengan bismillah, doa keluar rumah. Dan apa sahaja perbuatan yang baik, kita mulakan dengan basmalah, dengan nama Allah. Hari ini kita akan belajar tajuk tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Okey anak-anak, pada hari ini kita akan membicarakan dan menceritakan tentang tajuk, iaitu tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum itu, kamu tengok dulu gambar yang Ustaz dah sertakan sekali, atau jika ada buku teks dekat rumah, kamu boleh tengok muka surat 84. Kamu tengok gambar tu dulu. Okey, tengok gambar dulu. Tengok dulu sekejap. Okey, tengok situ. Okey, apa yang kita nampak pada gambar tu? Ustaz pada gambar ni. Ustaz tengok gambar kat bawah. Apa yang kita nampak? Yang pertama sekali, semua yang ada dalam tu adalah ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah yang buat pokok, Allah yang buat matahari, Allah yang buat yang dua beradik kat situ tu, bapa dengan si anak dia perempuan tu, manusia. Allah buat juga tanah tu, semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Semua punya tu semua Allah yang buat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dulu dialog yang pertama. Apa yang matahari tu cakap? Konon-kononnya matahari tu cakap lah ya. Allah ciptakan saya untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Matahari diperlukan oleh manusia dan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya. Dan kalau untuk tumbuhan, untuk berlakunya proses fotosintesis, iaitu cara macam mana pokok makan. Fotosintesis itu macam mana cara pokok makan, membina makanan dia perlukan kepada cahaya matahari. Okey, tengok yang kedua, dialog yang kedua, kotak yang kedua. Pokok pula bercakap. Konon-kononnya pokok bercakap tu, si ada mata besar tu, mulut besar, mata besar. Tengok. Saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Pokok kata, aku boleh menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Matahari tadi tolong pokok untuk dia membina makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian pokok pula menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Okey, tengok nombor 3. Kat dalam tanah pula. Konon-kononnya kat situ cacing pula bercakap kat dalam tanah tu. Saya cacing yang kecil dan lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Cacing cakap, walaupun aku ni kecil tak nampak. Kadang-kadang kita nampak, kalau tengok macam tu tak nampak. Kita korek baru nampak. Dia kecil saja. Dia meraih ayat kat bawah tanah. Apa cacing yang cakap? Dia kata, walaupun aku kecil, Allah tetap bagi rezeki pada aku. Bagi rezeki pada aku. Dan aku membantu menyuburkan tanah. Menyuburkan tanah untuk apa? Untuk menyuburkan tanah, untuk menyuburkan tanaman ataupun pokok. Menyuburkan pokok. Kalau tak ada tanah, kalau tak ada cacing, susah pokok tu, yang tanah tu dia tumpat sangat, terlampau tumpat sangat, pokok jadi tak subur. Tapi bila ada cacing tu dia korek sana, dia korek sini, cari makan kat dalam sana, pokok jadi subur. Okey. Okey, apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya ialah semua makhluk Allah tadi itu berinteraksi, berhubung kait. Kamu tolong aku tolong kamu, aku tolong kamu, kamu tolong aku, kamu tolong aku. Satu. Dan semua makhluk Allah ini adalah melambangkan kepada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Kasih, pengasih dan penyayangnya Allah. Macam mana Allah menyusun semua itu berinteraksi satu sama lain, tolong di antara satu sama lain. Itulah yang kita nampak daripada gambar
yang ditunjukkan di sebelah ini. Ustaz harap kamu dapat faham ya. Ya anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama sekali, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah nama-nama Allah yang maha indah, termasuk dalam kumpulan yang disebut Asmaul Husna. Kamu pernah dengar tak lagu ataupun nasyid Asmaul Husna? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sehingga habis. Itu lagu nasyid Asmaul Husna. Nanti kamu boleh minta mama tolong carikan dekat YouTube kalau nak dengar lagi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman bermaksud Allah Maha Pemurah terhadap sekalian makhluknya. Maksudnya semua pada makhluknya Allah pemurah. Pada pokok kayu, haiwan, pada orang yang beriman, pada semua ni Allah pemurah. Okey, itu maksudnya Ar-Rahman. Allah pemurah terhadap sekalian makhluknya. Termasuklah tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Manusia dan semua lah. Semua yang beriman, yang tak beriman, semua sekali. Okay, yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim pula, Rahim bermaksud Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya yang beriman. Terhadap hambanya yang beriman. Yang beriman ni macam kita lah. Kita macam kita orang Islam, kita beriman. Allah kita termasuk dalam kumpulan yang Allah kasih dan sayang. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hukum dan dalil. Dalil maksudnya bukti anak-anak. Okay. Apakah hukum kita beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, kita wajib beriman. Kita wajib percaya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wajib dan percaya bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Kita wajib percaya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Buktinya daripada mana? Buktinya daripada dalil nakli daripada Al-Quranul Karim, Suratul Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah sebahagian daripada ayat Suratul Fatihah. Tak sama macam surah yang lain. Dalam Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Jadi kalau kamu tertinggal bacaan Bismillahirrahmanirrahim ni, Fatihah kamu dianggap tidak sah. Kalau kamu bawa dalam solat, tak sah solat. Ingat tu anak-anak ya? Ingat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil nakli. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, setelah kita beriman dan percaya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita mengimplementasikan pula dalam kehidupan kita. Maksudnya kita menterjemahkan dalam kehidupan kita seharian. Macam mana tu? Itu menunjukkan bukti keimanan kita kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau percaya saja tak cukup. Kita mesti terjemahkan keimanan kita kepada Ar-Rahman, kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam kehidupan kita. Macam mana? Contohnya tengok yang pertama, kotak yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Kita sayang menyayangi di antara sesama manusia. Sama ada dia itu Muslim atau tidak Muslim, tak kira bangsa apa, kita hendaklah sayang menyayangi. Dan menjauhi pergaduhan. Jangan bergaduh. Jangan sakiti orang dengan tangan. Jangan sakiti orang dengan mulut. Dan apa-apa saja perkara yang boleh menyebabkan pergaduhan, kita elak. Kita elak. Bukan sebab kita takut, tapi sebab kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita mesti mengamalkan kehidupan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, mempunyai sifat belas kasihan. Kita bantu-membantu. Kita dengar jiran kita dalam kelaparan sebagai contoh, kita ulurkan makanan. Kita jumpa kucing tepi jalan kelaparan ataupun kesejukan, sebabnya kita ambil kucing tadi, kita selamatkan kucing di jalan itu, bagi makan, bagi minum. Itu pun menunjukkan sifat membantu-membantu dan sifat murah hati kita sebagai manusia. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Allah dah beri kita
cukup lengkap pakai indera, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh ke sana kemari. Patutnya kita menjaga kesihatan. Awal makanan kita, jangan makan berlebihan. Okey, Allah kurniakan bumi luas terbentang dengan sungai, dengan bukit bukau. Jadi kita bersyukur dengan cara memelihara. Jangan buang sampah dalam sungai sebagai contoh. Sebab kalau kita buang sampah dalam sungai, akan merosakkan sungai. Itu menunjukkan kita tidak bersyukur dengan kurniaan Allah kita. Baik anak-anak, setakat itu dulu untuk kali ini. Ustaz harapkan kamu diberikan kefahaman oleh Allah. Sampai jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.